Hai semua, Assalamualaikum. Saya tunggu dalam masa 1 minit, kemudian kita mula. Kalau ada orang tengok selepas ni, maksudnya lepas saya dah habis live ni, lepas tu ada orang tengok, boleh tengok, boleh skip terus ke 1 minit. Okay, kita dah ada orang pertama. Siapakah itu? Tak nampak pula. Tak apa, hari ni kita sembang santai-santai ya. Sementara saya nak ambil mood bekerja. Sekarang ni kita kerja dari rumah kan. So kerja dari rumah ni mencabar sikit. Kita kena ambil mood untuk bekerja dahulu, kemudian barulah kita bekerja lah kot. Asal macam tu lah. Setengah orang macam tu, setengah orang bukan macam tu, setengah orang dia ada disiplin. Okay, sekejap boleh rekod Oh, dah 5 minit. Okay, dah 5 minit. Kalau ikut dekat sini 5 minit dah. Okay. 5 pengajaran, 5 perkara yang orang bisnes kena telan. Nak tak nak dia kena telan semasa COVID-19 ni. Ataupun dalam bahasa kampung dia virus Wuhan. Ada setengah orang kata tak boleh panggil yang tu. So tak apalah, kita tak panggil, kita panggil COVID-19. So 5 perkara yang terpaksa kita telan bila berlakunya COVID-19 ni. Apa yang berlaku pada bisnes orang Malaysia ni. So saya akan cerita, ini berdasarkan pengalaman dan juga pemerhatian lah. Sebab saya sendiri pun ada bisnes, buat bisnes. Jadi apa yang saya alami, apa yang kawan-kawan saya alami, kita bincangkan dalam, bukan bincang lah, macam kita bualkan di dalam grup. Jadi bila kita dah bual dalam grup tu, pengajaran tu saya bawa ke dalam live ni supaya di masa hadapan dia akan jadi pengajaran lah untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang melihat live saya pada hari ni. Dan pada masa sama saya nak ucapkan terima kasih pada Puan Aminah Umar sebab masih lagi meminta untuk saya buat live walaupun saya dah berhenti buat live untuk seketika. Jadi hari ini 5 pengajaran yang saya dapat sebagai orang bisnes, apa yang kita terpaksa telan juga semasa COVID-19 ni. Okey. Saya mulakan dulu dengan benda yang menyentuh perasaan saya. Bukanlah menyentuh, tapi benda yang menyebabkan saya rasa, macam ni lah orang kata pasal ni. Macam tu lah. Yang step back dan ambil masa untuk fikir balik, untuk renung semula kenapa benda tu berlaku. So saya ambil nombor 1 dulu. Nombor 1 adalah pandangan masyarakat terhadap ahli perniagaan. Pandangan masyarakat terhadap ahli perniagaan. Jadi kalau perasan putusan yang sebelum ini, kata silap saya ada 2 putusan lah. Putusan daripada Perdana Menteri kita, bantuan-bantuan yang diberikan. Memang bantuan-bantuan yang diberikan tu sangat kurang menyentuh tentang ahli perniagaan ni, tentang peniaga-peniaga kecil. Jadi benda tu saya pernah bawakan ke dalam salah satu page yang saya jaga. Page tu ada lebih kurang 248,000 likers lebih kurang. Saya bawa topik tu lah, topik ahli perniagaan, kesusahan ahli perniagaan. Topik tu kesusahan ahli perniagaan bila mana terpaksa juga buat apa mana yang kerajaan minta buat. Sebagai contoh, oleh undang-undang iaitu kalau staf berhenti, staf cuti, kena bayar gaji juga. Tak boleh paksa staf bercuti. Yang lebih kurang tu, itu antara benda yang saya sebut lah sebelum keluar peraturan-peraturan yang baru yang seperti ni. Jadi benda tu lah yang macam bila saya sentuh topik tu dalam page tersebut, baru saya tahu rupa-rupanya selama hari ni salah tanggapan masyarakat terhadap orang bisnes ni adalah sebab bisnes mesti kaya, mesti duit banyak, berkepuk-kepuk bawah bantal, ada banyak gila duit kan. Jadi itu satulah, asal buat bisnes orang tu mesti kaya. Yang kedua, asal buat bisnes, kalau orang tu buat bisnes dia mesti tamak. Dia mesti macam dia akan anaya dia punya staff, dia akan buat staff dia teruk-teruk sampai staff dia berhenti. Dia akan pastikan staff dia menderita sebab bekerja dengan dia. Lebih kurang tu. Itu dua. Yang ketiga,
masyarakat kebanyakan lah, saya takut saya tersalah sebut nanti orang quote pula, kebanyakan masyarakat anggap bisnes ni tempat macam tempat orang kata macam mana, tempat bergantung sepenuhnya. Jadi kalau apa-apa berlaku, company kena bertanggungjawab. Benda tu betul in sense of social, tapi benda sama dia ada limit dia. Dia tak boleh betul-betul bergantung pada syarikat tu. So sebab tu kalau kita tengok pakar-pakar kewangan, kebanyakan pakar kewangan dia akan mengatakan kita kena cari pendapatan yang lain. Walaupun kita dah kerja senang dan selesa, supaya bila berlaku macam keadaan sekarang ni, kita tak bergantung sangat pada syarikat lah. Jadi pandangan-pandangan masyarakat tu lah yang saya nampak dan saya rasa selama hari ni orang ingat bisnes memang ramai kaya, tapi sebenarnya kalau ikut statistik yang ada, lebih daripada 70% bisnes dekat dalam Malaysia ni adalah perusahaan kecil dan sederhana, yang di mana ada mikro dan ada perusahaan yang sederhana tu. Kalau mikro, pendapatan sales dia kalau ikut definition kurang daripada 300,000 setahun, dan staff dia kurang daripada 10 orang. Itu yang dikatakan mikro. So sebenarnya lebih kurang 70% itu mikro. Jadi bila keluar 20% daripada Perdana Menteri tu, sangat kurang untuk perusahaan kecil dan sederhana, terutama yang mikro ni. Dan kadang-kadang syarat yang diberikan tu agak menyusahkan untuk syarikat macam tu. Sebagai contoh, saya bagi contoh satu, iaitu untuk dapat subsidi yang diberikan kerajaan tu, subsidi gaji kata silap saya, syarikat tu kena menurun 50% daripada Januari. Sedangkan kebanyakan perusahaan kecil dan sederhana yang kategori mikro ni, pendapatan dia menurun mendadak pada bulan Mac. Jadi automatik benda tu dia orang dah tak lulus lah. Dan yang selalu dibuatkan kami adalah bila kita buat bisnes, senang buat pinjaman tu bagus, tapi pada masa sama kita kena tengok pinjaman tu untuk apa. Kalau pinjaman tu bad debt, contohnya sekarang buat masa sekarang bagi orang bisnes, bad debt ni adalah untuk bayar sewa, bayar capital yang expenses, bayar expenses yang di mana expenses tu tak mendatangkan balik duit. So buat apa buat pinjaman kalau kita tak dapat hasil, lepas tu kita nak kena bayar lagi, dia menjadikan kita banyak sangat kita nak kena bayar. Itu satulah. Satu iaitu pandangan masyarakat terhadap ahli perniagaan. Banyak pandangan yang buruk lah, walaupun sebenarnya kalau kita ikut-ikutkan, kalau kita secara moralnya, sebenarnya orang bisnes ni banyak yang bagus-bagus, dan sebenarnya bisnes ni yang membantu negara bangun lah. Sebab pada orang yang ni lah yang bayar zakat, orang bayar cukai, orang-orang bisnes lah. Itu satu lah. Patutlah setengah-setengah orang bila kita buat bisnes banyak sangat pandangan buruk tentang kita. Sedangkan sebenarnya benda yang berlaku yang buruk-buruk ni ada, tetapi kebanyakan waktu dia sebenarnya kes terpencil yang dibesar-besarkan. Tetapi itulah benda normal. Jadi bila mana orang anggap benda yang kita patut buat, kita wajib buat, kenapa kita tak boleh buat, kenapa kita nak lawan peraturan, benda tu sebenarnya kita boleh buat kalau kita mampu. Jadi kita tak perlu lawan sangat lah bila kita tengok orang mengata orang bisnes macam ni. Terutama waktu COVID ni, kita nampak lah pandangan setengah masyarakat tentang ahli perniagaan ni nampak sangat negatif. Tapi itu pun bukan salah diorang juga. Mungkin kita sendiri, orang bisnes sendiri tak terangkan sebenarnya bisnes ni macam ni. Sebab semua orang asyik dengan kerja masing-masing kan. Itu satu. Lepas tu yang kedua, masa minggu pertama berlakunya orang kata PKP ni, pergerakan kawalan lah, MCO saya Movement Control Order, pergerakan kawalan ni bila minggu pertama berlaku, minggu kedua tu benda pertama sekali yang saya terfikir selama beberapa hari adalah tentang menyesalnya aku tak buat 2 akaun ataupun 3 akaun untuk aku punya bisnes. Maksud 2-3 akaun ni maksudnya macam ni, kita orang yang buat bisnes, kita cenderung satu bank saja. Kalau kita guna, contoh kita guna Maybank, kita guna Maybank je lah, kita tak ada ataupun kita sering melihat apa yang ada dalam akaun bank kita tu adalah kita punya duit. Saya cakap contoh ujung bulan
kita tengok segmen akaun kita, okey, hujung bulan ada lagi 30,000. Ni okey tu, okey. Bila tengok 30,000 dah rasa okey. Tapi sedangkan bila berlaku COVID ni, rupa-rupanya 30,000 tu tak cukup. Dia jadi tak cukup sebab apa? Satu, kita dah tak ada pendapatan. Dua, kita ada tanggungan yang kita kena sentiasa bayar. Kita tak boleh lepasnya. Jadi bila benda tu berlaku, automatik, contoh automatik 30,000 tu dah tak, macam tak ada nilai. Sebab benda tu akan habis tanpa pulangan. Kita habis duit tapi tak ada pulangan. So bila tak ada cash reserve, tak ada simpanan untuk company, secara tak langsung kita akan gelabah lah. Kita macam nak buat apa lagi. Sebab tu kalau kita tengok ramai bisnes yang bertukar arah untuk sementara waktu. Benda tu tak salah. Sebagai contoh, saya ada klien saya, bakal klien saya, dia sebenarnya dia ada kilang. Dia nak buat kilang apa? Dia kilang ni, kilang makanan lah. Saya tak boleh sebut kot, saya sensitif sangat. So dia buat kilang makanan. Kilang tak diberi kebenaran untuk buka, tak diberi kebenaran untuk operasi. Jadi dia berubah, dia buat makanan dari rumah pula. Tapi makanan tu memang tak sama dengan makanan yang dia buat di kilang. So bila jadi macam tu, sebenarnya bisnes tu secara tak langsung bermula dari bawah balik lah. Apa-apa bisnes yang baru kita buat, tak kisahlah berapa tahun pengalaman yang kita ada dengan bisnes-bisnes yang lain. Tapi bila the moment kita buat bisnes yang baru, dia macam kita mula balik daripada awal. Discovery, kita nak kenal pelanggan kita nak tahu gerak-gerik kerja semua. Tetapi pada masa sama, pengalaman-pengalaman yang terdahulu membantu. Pengalaman kita yang terdahulu akan membantu. So cash reserve tu lah memang memang menyesal lah. Bila tak buat tu memang rasa sangat menyesal. Tapi benda dah berlaku, kena telan lah. Tu satu ubat yang sangat pahit. Lepas tu yang ketiga, okey, ini common sense tapi ramai tak buat. Termasuk saya, alhamdulillah saya buat sebab dah kena basuh dengan saya punya mentor-mentor yang terdahulu. Alhamdulillah saya buat. Ada juga yang tak buat, tapi saya cerita, iaitu bila keluar pengumuman daripada Perdana Menteri kita petang tadi, contohnya dia kata dia bagi subsidi untuk kita punya staff, dia ada bagi ERP untuk yang ambil cuti tanpa gaji, dia bagi contoh lagi zero interest untuk pinjaman. Tu benda tu bagus lah, itu sangat bagus. Tetapi pada masa yang sama, pada bisnes-bisnes yang belakang, bukan bisnes belakang lah, bisnes usahawan-usahawan, dia jadi backfire balik pada usahawan. Bila satu contoh, okey, katakanlah kita nak ambil subsidi tu kan, company kita tak berdaftar, tak ada accounting, tak ada perkeso, tak ada KWSP. So sesetengah majikan dia cuba elak benda-benda macam tu sebab ada bayaran kos dia kan. Bila ada kos, dia tak nak buat lah. Pada masa sama, kalau masa zaman senang, kita akan cakap macam ni, staff saya tak mau, staff saya yang dia yang tak nak apa semua kan. So kita bagi banyak alasan. Tapi masa zaman COVID ni, kita susah, tapi staff kita punya anak buah kita, tim kita pun susah juga. So sebagai ketua, sebagai majikan, kita mesti fikir pasal kita punya staff kan. Dia nak makan apa ni, dia nak makan apa esok. Dan kalau kita tak ikut peraturan, kita akan rasa menyesal. Sebab banyak benefit yang kerajaan nak bagi ni adalah pada ahli bisnes yang tak ikut peraturan memang tak dapat lah, susah lah dapat. So macam buat bisnes tak ikut peraturan. So okey, sambung balik. Bila kita buat bisnes yang kita ikut peraturan, sebenarnya ada kos dia. Sebab tu kalau kita perasan, bisnes yang berskala sederhana dan kecil ni, bila dia ikut peraturan, dia punya barang mahal sikit, dia punya servis pun mahal sikit. Sebab dia ikut peraturan. Contoh, dia nak bayar perkeso, dia nak bayar KWSP, dia nak bayar gaji staff berdasarkan gaji minimum, dia nak bayar tax kalau dia ada tax. Bila kita patuh peraturan, maksudnya bisnes kita kos dia besar sikit. Itu benda yang selalu berlaku lah. Sebab tu kadang-kadang bisnes yang kita tengok proper ni, harga dia tak sama dengan bisnes yang cincai. Okay, tu. Lepas tu yang seterusnya, yang keempat,
saya ada sentuh cash reverse, simpanan, saya ada sentuh pemantauan undang-undang, saya ada sentuh pandangan masyarakat. Yang keempat ni adalah benda yang kita akan nampak kalau kita ada anak buah, kalau kita ada team, kalau kita ada partner, kalau kita ada staff lah, iaitu perangai mereka masa zaman COVID ni. Kita boleh nampak perangai staff kita. So sebab kadang-kadang masa kita punya bisnes tengah naik, tengah senang, banyak benda lancar je lah, lancar. Tapi sebenarnya bila lancar, jadi kita tak nampak sebenarnya dekat mana sebenarnya masalah tu. Bukan tak nampak lah, maksudnya mungkin masalah tu dimasukkan bawah kapet ke apa, yang disembunyikan lah. Jadi bila zaman kita ada masalah, entiti bisnes kita ada masalah, kita akan nampak kita punya tim kita macam mana. Sebab tim kita ni kadang-kadang, saya bagi contoh. Satu contoh, sebelum keluarnya perutusan yang terbaru ni, daripada Perkeso, KWSP, kita majikan orang yang bisnes yang ikut peraturan. Antara peraturan yang kita kena ikut dan patuh adalah kita tak boleh paksa kita punya staff ambil cuti tanpa gaji. Kita tak boleh paksa dah. Memang ada peraturan yang macam tu. Tetapi memandang bila berlaku macam tu, kita akan start tengoklah, ada staff ni dia tak nak cakap dekat kita benda macam tu. Dia tak nak cakap, dia tak nak cuti tanpa gaji, dan kita pun tak boleh paksa. Tetapi pada masa sama, kita punya situasi adalah kita tak ada pendapatan. Dan dari mana kita nak cari kita punya pendapatan tu? Dari mana kita nak cari untuk bayar? Jadi ada setengah majikan dia akan usaha sungguh-sungguh lah, dia buat bisnes yang lain, dia gunakan duit simpanan dia kikih merata, korek merata duit, dia akan cuba bayar juga. Tetapi pada masa sama akan ada sampai satu tahap majikan tak boleh bayar. Jadi bila majikan tak boleh bayar, sebenarnya ada grey area. Kita boleh bincang balik dengan kita punya team, nak ambil cuti tanpa gaji ke, nak subsidi ke, apa benda kan, sebelum keluar perutusan yang terbaru ni. Jadi bila kita nak bincang tu, kita akan tengok ni berdasarkan pemerhatian lah, ada staff dia tak nak cakap yang dia tak nak cuti tanpa gaji. Dia sebenarnya dia nampak situasi kita, kita susah semua, dia nampak. Tetapi dia tak mau. Dia tetap kata, ni dah tulis dalam akta, kena ikut akta ni, hadaplah akta ni. Macam tu lah, siap pampai tunjuk akta kat kita. Masa tu kita akan nampak lah kita punya tim perangai macam mana. Masa tu kita akan nampak, masa aku susah ni, hang buat macam ni kat aku, tak apa. Masa susah buat macam ni, tak apa, it's okay. Tetapi Alhamdulillah, bila COVID-19 ni berlaku, kita dah nampak staff kita macam mana. Pada masa sama, kerajaan pun mendengar aduan kita. Jadi kerajaan bagi kelonggaran, iaitu dia kata boleh berbincang dengan staff. Dan Alhamdulillah kebanyakan tim bisnes saya menerimalah saranan yang kami bagi. Alhamdulillah. Jadi yang saya cerita tadi orang lain. Jadi macam itulah. So kita dah nampak perangai tim kita macam mana. Kita nampak dah. Sebab zaman susah ni, bukan kita je susah, orang lain pun susah. Walaupun orang tu bekerja, dia pun susah sebab tak sama cara hidup dia. Dan yang mencabar sekarang ni, COVID yang jadi mencabar ni, sebab kita terkurung di rumah. Tak salah pun, benda tu bagus. Tapi nak beritahu, bila kita terkurung di rumah, kita nak berusaha tu jadi ni sikit lah, perlahan sikit. Kita nak kena cari rentak balik. Memang orang kata bekerja dari rumah best, boleh pakai seluar pendek, boleh pakai baju tidur lah, apa semua kan. Tapi pada masa sama, kita dikelilingi dengan benda-benda yang sebenarnya kita tak jangka pun. Bekerja di rumah, tengah-tengah kerja tiba anak datang pegang paha lah, pegang kepala lutut lah, ajak main lah. Jadi tak sama, memang tak sama. Jadi kita kena cari rentak balik. Jadi bila nak cari rentak ni, itu yang mencabar. Jadi memang tak sama. Macam saya sendiri, nak dapatkan 1 jam bekerja dari rumah pun memang sangat-sangat mencabar lah. Sebab kadang-kadang siang tu dah penuh dengan aktiviti, malam tu dah nak go dah. Itu satu. Dan terakhir, ini yang terakhir saya sebut balik
Untuk sebab kawan-kawan yang baru masuk ni, saya sebut balik, benda yang kita kena telan bila berlakunya COVID ni, satu, kita akan menyesal sebab kita tak ada simpanan untuk syarikat kita menghadapi perkara-perkara yang mencabar ni. Kedua, pematuhan undang-undang. Bila kerajaan umumkan ada subsidi, ada ERP semua ni, siapa yang patuh undang-undang, insya-Allah senang, mudah untuk dia dapat benda yang kerajaan bagi. Yang tiga, perangai tim kita. Kita boleh tahu lah tim kita ni kan, dulu masa kita senang semua okey kan, tapi bila kita susah ni, adakah okey juga ke? Dia orang pun ada main tarik tali dengan kita. Okey. Yang keempat ni sebenarnya saya sebut mula-mula sekali, iaitu pandangan masyarakat terhadap ahli perniagaan. Banyak pandangan yang serong sebenarnya untuk ahli perniagaan. Contohnya yang saya sebut awal tadi, dia orang ni tamak, dia orang ni anaknya staff semua. Benda tu mungkin satu hari nanti saya akan detailkan kot, tapi untuk sekarang ni saya nampak lah sebahagian masyarakat memang memandang buruk ahli perniagaan ni. Okey, sebab bisnes mesti kaya kan, jadi kenapa tak boleh bayar? Okey, yang terakhir iaitu common sense juga, rancangan kita. So kalau dulu kita mungkin tak ada rancangan, sekarang bila tak ada rancangan memang tergolek-golek lah, tergolek, tersadung. Itu yang hari-hari keluar resipi pelik-pelik kan. Itu yang hari-hari keluar resipi pelik-pelik kan. Sebab kita cuba tak fikir sangat pasal kita punya isu-isu yang kita sedang hadapi. Keluar dagano lah, keluar yang makanan-makanan, sandwich ke apa, semua pelik-pelik. Jadi rancangan. So yang saya belajar, nampak macam biasa je rancangan, tapi dalam rancangan ni kita ada contoh rancangan yang saya sebut tadi, rancangan kewangan, rancangan tim kita nak buat apa, rancangan aktiviti bisnes kita. Yang tu secara tak langsung semua ke laut. Bila COVID ni semua ke laut. Itu kalau ada rancangan. Kalau tak ada rancangan, lemah terus ya. Jadi salah satu saya nak cerita ni, sedih tapi saya senyum. Yang sedih, saya terpaksa, bukan saya lah, saya punya partner terpaksa tutup bisnes. Memang tutup for good. Walaupun kawan-kawan saya kata lepas buat bisnes ni, sebab kalau ikut teori dan benda tu memang insya-Allah berlaku, kebanyakan bisnes akan tutup. Yang kecil ni, perusahaan kecil dan sederhana ni, yang jenis kategori mikro ni, memang akan tutup. Memang kebanyakan dah tutup. Sebahagian dah ada yang dah tutup. Bila banyak bisnes tutup, insya-Allah bisnes yang bertahan sekarang ni, diorang akan dapat klien-klien yang mana dah kehilangan kehilangan tali bisnes. Jadi diorang lah yang akan sambut pelanggan-pelanggan yang dah tak ada tempat untuk membeli ni. Tetapi sangat-sangat tough lah sebenarnya untuk bertahan ni. Jadi kalau tak ada cash reserve, tak ada persediaan, kalau sekadar macam berdoa saja kan, sekadar menangis di bucu katil, memang orang ramai kat kita pun payah. Jadi itu sajalah perkongsian saya. Saya kongsi hari ini, mudah-mudahan rakan-rakan seberjuangan terus berjuang. Kalau rasa perlu tutup bisnes, tutup je lah. Nampak macam senang, tutup je lah, tapi sebenarnya susah lah. Cuma kita kena tengok balik lah nombor-nombor kita tu. Sebab selain pada nombor, mungkin juga sebenarnya selama hari ni kita punya bakat tu tak digunakan dengan betul di tempat yang betul, di bisnes yang betul. Jadi bila kita tutup ni, kita rehat jap, kita nikmatilah subsidi, bantuan prihatin yang diberikan oleh kerajaan. Lepas tu bila buka balik, mungkin kita boleh mula mengesok lah, mengesok bangun semula lah. Sebab bagi saya, kalau kita memang sekarang kita dah terkurung, kita pendapatan tak ada, tapi kita duk stres lagi kan. Bila orang lain dah habis PKP, kita tak habis lagi. Faham tak? Bila orang lain dah habis PKP, kita tak habis lagi. Kita punya kita punya kemurungan tu, kita punya main biola tu tak habis-habis lagi. So mungkin sekarang ni kalau rasa kita punya bisnes patut tutup, tutup lah. Sebab sebenarnya kalau tak tutup pun tak ada pendapatan juga. Kalau duit turun 2 langit, okey lah kan. So tutup sekejap, nikmatilah bantuan prihatin tu. Cuba dapatkan juga bantuan prihatin. Kalau tak dapat, cubalah cari pusat zakat ke. Ni serius ni, nampak kan? Nampak tak? Serius ni. Sebab maksud dia, macam saya cakap, pandangan masyarakat, orang bisnes mesti kaya kan. Tapi kalau sampai saya sendiri cakap,
Okey, tutuplah bisnes. Kalau tak dapat bantuan perhatian, carilah zakat. Maksudnya memang sebenarnya orang bisnes ni macam orang lain juga. Tak adalah terlalu kaya. Orang bisnes yang jenis kategori mikro lah. Tapi kalau jenis kategori besar tu, insya-Allah masih lagi mampu cuba resipi-resipi yang mahal. Cuba benda-benda yang sedap mata memandang. Okey. Terima kasih menonton sampai habis. Kita jumpa lagi kalau saya rajin lah. Kita jumpa lagi di live akan datang. Terima kasih juga kawan-kawan semua. Semoga ni lah tambahlah menghadapi bisnes ni. Dan seboleh-bolehnya cuba bersembang dengan orang bisnes yang lain juga. Sebab sebenarnya saya cakap pandangan masyarakat terhadap kita buat masa sekarang sebagai daripada mereka memang sangat-sangat negatif. Saya tak tahu kenapa. Jadi kita sembanglah benda-benda yang agak mendalam tentang bisnes ni dengan ahli bisnes, dengan ahlinya. Bertanyalah pada ahlinya. Itu lebih baik. Okey. Selamat malam. Saya nak masuk ke Zoom kawan saya pula. Dia kata ada business proposal. Saya pun tak tahu proposal apa, tapi saya punya niat masuk nak pancung je. Itulah guna kawan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.